wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala aidan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. An yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia mengerti seluruh ahli jawatan kuasa, pentadbir surau Presiden 9 surau Al-Muhajirin, Sahabul Fadilah Tuan Imam, Datuk-datuk, datin, tuan-tuan puan-puan, seluruh hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Seperti biasa, untuk kita menyambung bacaan kitab Tanbihul Ghafilin malam ini, muka surat 125, marilah kita terlebih dahulu memperolehi keberkatan dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma adil rahmata wal maghfirata was salamata wal barakata alaina jami'an. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'i al-amilin wal muttaqin muqarrabin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Taubat ya. Kita habis muka surat 124, hari ini mula muka surat 125. Bila nak sebut bab taubat ini, sebelum kita baca, tadi ada satu ceramah. Surahnya surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ni, dia garanti ataupun dia jamin orang boleh masuk syurga. Tapi dia tak sebut tentang taubat. Kira orang ni orang tak berdosa lah kot. Dia jamin, dia kata macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Cemerlang, berjaya orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Syarat jadi orang beriman, pertama dia kata sembahyang kena khusyuk. Artinya kalau kita sembahyang jemaah, banyak yang khusyuk lah daripada sembahyang sendiri. Apatah lagi kalau kita tahu apa yang imam baca, kita dapat menghayatinya. Kalau kita tahu. Kalau tak tahu, serah kepada imam sebagai khusyuk. Kita berdepan dengan Allah, itu khusyuknya. Hati kita tak pergi ke lain. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman ni perkara yang lalai-lalai dia perkara yang melalaikan kemingatan Allah dia tolak. Tapi kita di Malaysia ni payah sikit. Lara Aisyah sampai 1 jam. Episod ni sampai 100. Macam mana tak lara? Tak mau tengok pun dah ada di depan TV. Lepas asar pula tu, dekat nak maghrib. Tengok-tengok surau masjid tak tempat nak pergi dah. Itu pun satu, tak masuk lawan bola sepak lagi, tak masuk wrestling lagi, tak masuk wayang lagi, tak masuk muzik. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kau yang melalaikan tolak. Itu iman tinggi lah tu. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun. Bayar zakat. Bayar zakat. Artinya kena cari duit lah, kena cari sampai ada apa boleh bayar zakat. Jika tidak pakai main zakat fitrah tu lah. Diwajibkan juga. Walaupun miskin, zakat fitrah kena.
Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang mengawal nafsunya, dia kawal nafsu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali nafsu boleh lepas kepada isteri-isterinya dan hamba saya, dibenarkan hamba saya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kalau buat kat depan ni maka tidak tercela. Pamani batara wara azalika fa ulaika humul adun, dan kalau siapa yang buat lebih daripada apa yang dibenarkan, iaitu isterinya dan hamba saya. Zaman dulu hamba saya boleh ditiduri, boleh. Mengapa boleh ditiduri? Pertama, ketika itu mungkin isteri dia uzur, atau isteri dia sedang mengandung 4-5 bulan tak dapat, orang lelaki ni tahu sajalah, boleh ambil gantian daripada apa nama ni, hamba sayanya. Tujuannya, kalau hamba saya ini mengandung dan melahirkan anak, bapaknya orang merdeka, anaknya otomatik jadi merdeka. Bila anak dia umur 7-8 tahun, 12 tahun, dia kata awas mak hamba, ayah merdeka. Jadi dia paksa mak dia, paksa apa nama ni, bapak dia cerai ke, apa nama ni, merdeka ke mak dia. Bila merdeka ke mak dia, dia kata mak aku, jadi kena menikah balik ke mak dia pula, untuk mengurangkan perhambaan. Sebab tu kalau kita tengok di dalam sistem Islam, bagaimana cara nak mengapu dosa, nak membayar kepada kiparat, merdekakan hamba. Sebab tak mau ada kasta, atau tak mau mengadakan sistem memperhambakan manusia. Hari ini orang memperdagangkan manusia sampai ada apa? Sampai ada undang-undang perdagangan manusia. Itu sebab illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman batara wara azalika fa ulaika humul adun. Siapa yang buat lain pada itu, dia merupakan orang yang melampaui batas. Batas dia kahwin, itu hak dia. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan keenam, wallazina hum li amanati mu'adim raun, orang yang memelihara amanah, dia pegang amanah betul-betul, kemudian janji ditunai. Ada 2, 5 dan 6. Dan yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim hafizun, orang yang menjaga sembahyang dalam waktunya. Itu saja 7 benda. Saya ulang balik. Sembahyang khusyuk, tak melalaikan dengan hiburan-hiburan, kemudian bayar zakat, jaga kawal nafsu, lepas itu tunai amanah, laksanakan amanah, tunaikan janji, akhir sekali sembahyang dalam waktunya, pelihara sembahyang. Kalau ada 7 ni, jawapan dia kata ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka ini bakal mewarisi syurga Firdaus dan kekal abadi selamanya. Ini orang ni mungkin kalau dia tak sempat taubat pun dia tidak ada dosa, sebab segala yang meningkat keimanan dia buat hari-hari. Tapi takut juga ada dosa, digalakkan kita istighfar selalu. Sebab tu lepas sembahyang, kurang-kurangnya kita istighfar. Belum taubat lagi, dia taubat satu lagi, nanti kita akan jumpa taubat macam mana. Satu. Kemudian kalau kita tengok ibadat lain pula, pergi menunaikan haji dan umrah, garanti Allah hapuskan dosa dan diberi jamin masuk surga. Macam mana pula ni? Dalam kejayaan orang beriman tadi dia tak sebut pun, dan mereka yang pergi menunaikan haji dan umrah Baitullah. Tapi kalau dalam hadis, kalau kita tengok dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 sampai 200, penuh janji Allah mengampunkan dosa orang pergi haji umrah. Tentu kita nak tanya mengapa jadi macam tu. Jawapan dia ialah bagi mereka yang berkemampuan pergi, tentu mereka ini terlibat banyak dengan pencarian harta. Bila orang tu mencari harta, dia ada sedikit kelalaian untuk beribadat.
Bila ada kelainan untuk beribadat, pasti di sana akan masuk unsur-unsur maksiat dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok wanita berjalan di jalan raya pun dia berdosa. Tengok kali yang pertama tak apa, balas kali yang kedua tu berdosa tu. Tapi mana orang boleh tengok sekali, dosa lagi lah. Lawa berjalan depan kita tak tengok, tak boleh rezeki, kan? Tengok kali yang kedua berdosa, walaupun kecil. Tapi kalau kecil pun dah selalu dah amalkan tiap-tiap hari, jadi banyak lah. Jadi yang tu terpaksa kena pergi bersih di Mekah tu. Yang disebut tadi ni ialah orang yang betul-betul pelihara dia punya keimanan dia. Ini cerita ni bercerita di zaman Nabi dulu. Zaman sekarang ni lagilah banyak. Dunia terbuka. Sampai Siti Kasim pun dia kata Tuhan nempuh orang lain buat dia aja. Nama Melayu Islam. Dia tahu agama dia, dia tak buat apa. Kalau Tuhan Harun boleh ambil tindakan apa, kawan ni boleh tak boleh ambil? Tak berani sebab dia ada baik dengan sisters in Islam. Mereka ni semua peguam-peguam sisters Islam ni. Aduh, sakit kepala kita tengok. Jadi saya bagi penerangan macam ini sebab nak kaitkan kita dengan orang yang macam kita, pencari-pencari harta, yang sampai mereka dapat membayar zakat dan pergi menunaikan haji dan umrah, layak pergi membersihkan dosa juga di Mekah. Tak perlu kita hanya menghadap Kaabah Allahu Akbar macam tu saja. Kita kena pergi tengok Kaabah. Di sana janjinya sangat banyak. Kita tengok Abu Lais As-Samarkandi kata apa bab taubat. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash dari seorang dari Mughis. Terjemah siapa yang terjemah macam ni? Dia dapat berita seorang nama dia Mughis bin Sumai berkata, ada seorang pada umat-umat yang dulu iaitu selalu berbuat maksiat. Maka pada suatu hari ketika dia sedang berjalan teringat perbuatan-perbuatannya, lalu ia berdoa, Allahumma nak baca apa Pak Yahrumi ni? Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka. Kalau dalam bahasa Arab banyak lagi, Allahumma ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku harap keampunanmu 3 kali. Langsung mendadak ia mati, maka Allah mengampunkan dosanya. Itu tak tahu lah bercerita ini dari hadis ke dari mana ke, tak tahulah. Sebab tiba-tiba dia dapat tahu kawan ni, dia kata Allah ampun dosa dia. Kalau dari hadis kita tahu orang yang diampunkan dosa, kalau Allah kata dosa yang diampunkan memang. Tapi kalau orang biasa belum pasti dapat menghukum orang ampun dosa atau tidak. Wallahu a'lam cerita untuk nak menjadikan kekuatan hujah dia boh macam tu. Tapi kita tak tahu kalau hadis senang. Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya, artinya ada hadis tu. Tapi wallahu a'lam kita tak jumpa puncak dia. Muhammad bin Ajlan dari Makhul berkata, Makhul dia ada Makhul ya, ada dalam kitab apa nama ni Majmu' ada sebut nama Makhul. Muhammad bin Ajlan dari Makhul berkata, saya mendapat keterangan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperlihatkan Allah alam malakut di langit, ia melihat hamba Allah di bumi yang kemudian berzina. Maka ia berdoa hingga basahlah, maka binasalah hamba itu. Ini Nabi Ibrahim, dia nampak alam malakut. Alam malakut ni tertulis dosa ada tampak kat sana. Dia pun berdoa sehingga binasa hamba itu. Doa-doa itu binasa. Kemudian ia melihat seorang yang sedang mencuri, maka ia berdoa hingga dibinasakan oleh Allah SWT. Dia tengok di alam malakut orang sedang mencuri, lalu dia berdoa, Allah binasakan. Lalu Allah berkata kepadanya, Allah seru kepada Nabi Ibrahim,
Ya Ibrahim, biarkanlah urusan hamba-Ku, engkau tak payah doa lah. Sebab Nabi Ibrahim ni Khalilullah, kasih sayang Allah. Apa yang diminta semua Tuhan bagi. Kalau kita tengok waktu dia mendirikan Kaabah, selesai saja terus dia minta doa. Terus dia minta doa, dan Tuhan makbulkan. Sesudah saja dia bina Kaabah, dia kata, dia minta wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia bukan minta untuk diri dia saja. Siapa yang pergi tawaf Baitullah, ampun. Maka jadi tradisi, bila orang tu terima Islam dengan penuh keimanan, jika dia pergi menunaikan haji dan umrah, tawaf Kaabah, itu minta Allah ampunkan dosanya. Ini ada janji. Saya cakap macam tu sebab janganlah pula tawaf macam orang jahiliah tawaf. Dia jahiliah, tak Islam, macam mana lah nak ampun dosa dia? Memang dia berdosa. Dia berdosa. Tadi adalah satu ceramah, bagi ceramah dekat satu rumah satu orang. Datang seorang peserta bertanya. Dia kata ada seorang Cina nak menghadiahkan sebuah van untuk jenazah, van jenazah untuk sebuah surau atau masjid. Bolehkah terima? Saya kata terimalah. Habis pahala nak bagi kat siapa nanti? Saya kata pahala kepada orang yang terima lah. Orang yang beri takkan tak ada pahala. Nak pahala macam mana dia berlumang dengan dosa? Tak ada pahala kalau dia buat baik pun. Sebab yang dapat pahala tu hanya orang Islam. Dia ada bakul pahalanya. Orang kafir tak ada bakul pahala. Kebaikan ada, catatan kebaikan ada, tapi pahala tak ada. Artinya kalau mati besok, kata mati umur 60 tahun. Umur 60 tahun ni kalau mati, di belah kanan kita ada tulisan helaian dia. Setiap alat sehari ada selai tulisan dia, kiri dan kanan. Kalau dia mati umur 60, dia mula ibadat, mula ditulis amal ibadatnya umur 15 sampai umur 60, 45 tahun. Kali 365 hari, 365 lai. Maka jawapannya 16,425 keping. Ada kiri kanan, macam sayap je. Tetapi bagi orang kafir, ada kertas tu tapi tulisan satu pun tak ada. Sebab dia tidak ada bakul untuk nak tulis kebaikan. Walaupun ni cumanya mungkin ada kesan dah sikit. Hari ini orang ni berjalan ni ada sikit kebaikan dia, sikit, tapi tak boleh bagi pahala tulis kebaikan dia. Sebab kita tak boleh membohongi Al-Quran. Sebab Al-Quran kata Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah tulisan harianmu sendiri, kamu boleh hukum apa yang kamu buat setiap hari. Tentulah ini terlibat juga orang kafir. Cumanya dalam Quran kata orang kafir ini dia jadi saja pada mahsyar, dihidupkan semua manusia termasuk orang kafir. Cuma orang kafir ini terus duduk di pinggir neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum qadanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Surah Az-Zumar ayat berapa saya tak ingat, tapi mula dengan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzumara. Orang kafir itu bila di padang mahsyar, mereka dielak, ditolak masuk ke pintu neraka, buka pintu. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha, sampai je buka pintu. Wa qala lahum qadanatuha, sampai je terus Allah tanya kepada mereka di tempat itu, qadanatuha, di tempat itu. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Ada nak masa kamu hidup dulu, telinga kamu mendengar dakwah daripada kaum sebangsa denganmu yang bercakap bahasa kamu, berbudaya kamu, iklan kepada kamu, beritahu aku adalah Tuhan yang sebenarnya. Kau kena sembah aku, tapi sayangnya kau sembah yang lain. Mana yang kau sembahkan itu?
Qalu bala, mereka kata ya. Habis mengapa tak sembah aku? Dalam ayat lain dia kata nattabi' aba'ana, kami mengikut apa yang mak bapak kami buat. Banyak lagi ayat-ayat, tapi kebanyakan dia kata tu. Ada satu lagi tu dia kata kami ikut pemimpin yang kami buat. Ada ayat lain lah, tapi saya nak kena cari dulu. Kalau nak tengok apa nama kejadian ni berlaku, tengok surah Isra ayat 13. Wa kullu inasin alzamnahu ta'iru fi unuki, setiap manusia lalu depan aku mesti aku hamburkan ke atas badan mereka dengan tulisan kiri kanan mereka. Wa kullu unasin alzamnahu ta'iru fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, kami turun ke atas badan mereka tulisan-tulisan yang dihemburkan. Lepas mereka ada pacak tulisan mereka kiri kanan, Allah kata ikra kitabak, kau baca sendiri apa yang kau tulis. Jadi yang kawan ni sedekah sebuah kereta jenazah, kuno nak buat kebajikan, tapi dia hanya charity saja, boleh catat sebagai satu kebaikan saja, tapi pahalanya tak ada, kerana dia kotak pahala tu tak ada. Siapa nak buat baik kena buat sarang kotak berelok-elok oleh. Sarang kotak dia mudah aja, beriman dengan Allah dan mengucap kalimah syahadat serta mengikuti program-program dalam rukun Islam 55 tu. Okeylah, adalah sarang untuk nak letak pahala dalam tu. Kalau ayam ke pergi bertelur ni rata-rata tak selamat telur dia, datang makan, macam tu lah juga kaedahnya. Macam orang kafir, dia ingin nak buat kebajikan banyak-banyak, tapi sayang dia tak mengucap kalimah syahadat, dia tak sembah Allah. Dia apa hal pun mengucap dulu, menentukan Allah tu Tuhan dia dulu. Kita teruskan, dia kata apa sini? Allah berkata kepadanya, ya Ibrahim, biarkan urusan hambaku, kerana hambaku itu di antara ia bertaubat, maka aku maafkan. Jadi jangan kau terus berdoa, biarlah peluang dia bertaubat dulu. Anak menceritakan bahawa Allah memberi ruang taubat yang sangat luas. Innallaha yaghfiru dzunuba ma lam yughargir, Allah mengampunkan dosa. Memang terbuka luas, kalau kita suka minta ampun, Allah mengampun dosa selama roh tak masuk, tak sampai ke halkum ghargir. Hari itu kita dah baca dapat tu. Kerana hambaku itu antara taubat, maka aku maafkan, atau akan melahirkan turunan yang ibadah kepada aku. Dia jahat, tapi ada keturunannya yang baik, berdoa pula kepada bapa dia yang buat jahat tadi. Atau ia memang celaka, maka untuknya terjadi neraka jahanam untuk tempatnya di hari kemudian. Habis dah nasihat kepada Nabi Ibrahim macam tu, maka Allah pun berikan ketetapan. Ketetapan macam mana? Kalau dia tak sempat buat, tak sampai minta maaf, mungkin anak dia akan doa kepadanya. Sebab tu dia kata, atau akan melahirkan turunan yang ibadah kepada aku. Anak cucu cicit dia beribadatlah kepada ni dan meminta doa. Sebab orang yang baik, orang yang iman dia tinggi, minta kepada Allah untuk pengampunan dosa orang terdahulu seperti bapa dan datuknya akan diampunkan. Ni ada disebutlah di dalam hadis banyak, dalam Al-Quran pun banyak, disuruh kita berbuat baik dengan kedua bapa, sentiasa berdoa kepada mereka. Jadi sebab katakanlah anak ini dia baik, masuk syurga, bapa dia masuk neraka, ada cerita dia. Dalam Quran menyebut yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, di padang mahsyar esok orang akan lari daripada kawannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, daripada saudaranya, wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat dan anaknya. Berkecai rata pindah. Kalau kita mengikut ayat itulah, tinggal kita seorang. Sedangkan anak kita mungkin baik waktu itu,
Macam mana pula bercanggah dengan apa yang dikatakan ni? Sebenarnya dia tidak bercanggah, dia ada falsafah yang tersendiri. Sebab kalau bapa ni jenis jahat, dia terpaksa kena masuk neraka, tiba-tiba anak dia masuk syurga, dia nak tengok bapa dia tak boleh, dia masuk dulu ke syurga, kemudian dia cakap ke malaikat syurga, Ridwan, dia kata, wahai Tuan Ridwan, dalam syurga ni bila minta ma tashtahi anfusakum, apa saja kau nak minta Tuhan akan bagi. Aku nak minta satu je, bapa aku dalam neraka tolong keluarkan. Oh, payah tu. Malaikat kata, bapa engkau buat jahat. Quran dah kata dah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibati wa bani. Dia peringat dah, hari di pada mahsyar itu bercerailah kita dengan sahabat kita dan anak-anak, apa nama ni, keluarga dan anak, saudara dan anak-anak. Wa sahibati wa bani, sahabat-sahabat dan anak-anaknya. Habis biarlah bapak kamu tenggelam dalam tu. Tapi dia kata Allah janji dalam syurga, ma tastai anfusakum, ma tastai anfusakum, apa yang kamu nak minta boleh dalam tu. Jadi aku minta satu je, keluarkan. Jadi ni semua akan menjadi pertimbangan Allah macam mana dia nak buat. Dikaitkan pula dengan syafaat Nabi. Adakah bapa kamu dulu ni pernah selawat kepada Nabi ke apa semua, hormat Nabi atau tidak? Kalau tak hormat, tak boleh buat apa. Sebab dia memilih jalan macam tu, ditakdirkan engkau jadi baik. Jadi kita tak boleh bertikai apalah kalau Allah tak mau tolong. Sebab itu Allah bagi tahu ke Nabi Ibrahim, jangan mudah orang buat jahat engkau suruh dibinasa, engkau minta aku bagilah dibinasa. Kerana hamba-Ku itu di antara ia taubat, maka aku maafkan. Atau akan melahirkan turunan yang ibadah kepada aku, atau memang celaka. Dia bagi slot dah. Atau ia memang celaka, maka untuknya tersedia neraka jahanam. Untuk banyak kalinya untuknya ni, ya Allah, tak sedap bahasa Malaysia hari ni. Memang celaka, maka untuknya telah sediakan neraka jahanam sebagai tempatnya di hari kemudian. Terpaksalah, saya ada ulah dah tadi. Abu Lais berkata, berita ini sebagai dalil bahawa seorang hamba Allah bila taubat, maka Allah menerima taubatnya dan mengampuninya. Kerana itu seharusnya manusia tidak putus harapan dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Manusia tidak boleh putus harap daripada rahmat Allah. Firman Allah, innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun, sesungguhnya tidak akan berpatah ataupun tidak akan apa kita kata, tayasu ni kecewa lah. Tayas ni artinya kita rasa kecewa, kita tak harap lagi dah. La tayasu min rauhillah, jadi jangan tak harap kepada pemberian Allah. La tayasu min rauhillah, jangan ya. Tayas ni artinya tak boleh buat apa dah, kecewa. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, sungguhnya tidak akan berpatah hati dari rahmat Allah kecuali kaum kafir. Surah Yusuf ayat 87. Dan ayat ni jenis tulislah dalam ayat Rumi, Jawi. Dan ayat wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'funa an sayiati. Saya baca ayat taman Syura 25. Nak kena buka Quran dululah. Saya pun tak bawa Quran terjemahan dalam kereta. Tadi pakai Quran tu. Dia kata wa huwallazi yaqbalu taubah an ibadihi, sungguhnya Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa ya'fu an sayiati, dan memaafkan perbuatan-perbuatannya yang jelek, yang dosa. Asy-Syura ayat 25. Maka seharusnya bagi orang yang sempurna akal,
bertaubat pada tiap-tiap waktu supaya tidak tergolong pada orang yang marajalela dan derhaka. Saya oleh sebab sebagai seorang pendakwah baca kitab, jadi ramai orang tanya. Dia kata, saya selalu buat joke sikit. Oh, ustaz umur berapa dah? Saya kata umur saya remaja 17 tahun. Boleh 17 kan? Dia kata nampak muda lagi. Yalah, umur 17 muda lah. Boleh bawa kereta sendiri malam-malam pun semua. Boleh tadi celik mata nampak lagi. Kadang-kadang aku geram sangat, boleh pecut sampai 160-170. Baru saya geram tu, nak cepat macam orang muda. Tapi saya ingat saya berdosa. Kadang-kadang saya potong kiri, kita tu terang. Kalau kereta lambat, duduk belah kanan, bukan punya duduk belah kanan, kiri. Mari tadi 2-3 kereta potong kiri je. Kita nak cepat, nak tekan mari semayang. Dah sesat pula ke Putrajaya 2 kali roundabout. Saya cakap tu terang, hari tu saya 2-3 kali sesat. Tadi saya sesat. Dah masuk sampai pejabat kajian, kena pusing 1 round. Terlepas lagi, pusing lagi 1 round. Pasal bila tak masuk ikut jalan lama, saya tak reti. Saya tak reti nak ambil jalan kat bas ke nak ambil jalan apa nama tu, apa ni, bandar apa tu, tak reti. Memang tak reti. Yang tu Tuhan tak kurniakan kepada saya. Yang lain dia bagi lebih banyak juga saya. Nak mengenali, mengingati nama orang dengan jalan, memang Tuhan tak bagi kat saya. Saya tak ada boleh nak ni. Dia tarik yang tu, dia tak bagi kat saya. Kemudian yang paling lucu sekali, saya pakai Waze dalam kereta. Waze tu pun saya duk tekan, tak mau keluar alamat. Mana nak cari alamat ni, tekan tak mau jalan. Waze tu ada, jalan tu dapat, tapi nak buat alamat, jadi tak tahu jugalah. Yang tu Tuhan tak bagi kat saya. Tak boleh nak buat apa. Jadi apa yang jadi masalah, dia orang tanya apa yang ustaz buat selalu gitu ni. Saya ingat, saya kalau terasa berdosa dengan Allah, kalau tak berasa tak berdosa pun, dalam satu semayang saya tak pernah saya tidak minta ampun ketika sujud terakhir. Memang saya mohon ampun. Dan jarang sangat, kecuali kelang kabut, saya tak baca doa Nabi Yunus. Sebab dalam hadis dia sebut, dalam hadis Mukhtarul Hadis dia ada sebut, dia kata, Nabi katalah, matan hadis tu bunyi macam mana tau. Dia kata, mengapa ramai orang-orang melupakan doa Zunnun, doa Zinnun. Sahabat tanya, apa doa Zinnun ini? Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu je. Yang tu saya selalu buat. Memang disuruh baca di ujung tu. Satu. Kedua, sebelum bagi salam, astagfirullahalazim dulu, allazi la ilaha illa walal qayyum atubu ilaih. Dia tak batal semayang kita, sebab itu doa. Memang semayang tu berdoa, as-solat bil doa. Dan satu lagi, kalau saya rasa macam dosa aja, terlambat semayang ke apalah, terbuat dosa sikit, dalam sujud, 2 sujud yang akhir nak bangun tu lama sikit, saya baca ayat Quran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fasunna alal qaumil kafirin. Memang Abu Lai berkata, manusia tu tak boleh lari daripada buat dosa. Kita minta ampun lah. Oh, sebenarnya saya buat, kalau 5 waktu sehari semalam, artinya 5 kali minta ampun. Selain daripada lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam bagi salam pun kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita sedang duk bersih, baru tamat sembahyang, depan Allah kita dah minta. Takkan Allah tak nampak ke? Amal lah.
bukan payah sangat. Tapi kalau di Mekah mereka tak buat. Bila tak buat, orang-orang Wahabi kata apa? Siapa ajar orang Melayu ni kena baca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma inni as'aluka jannah. Ni Mekah dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada nak kata apa pun. Dia direct antara dua tu. Jadi kita pun tanya, bila Tutup Imam ni semua baca doa yang disuruh kita berdoa, tapi orang Arab tak doa pun. Kita jangan peduli orang Arab. Sebab dalam hadis tidak saya tak jumpa lah yang mengatakan doa-doa ini mungkin pada pendapat mereka lah tidak dibuat oleh Nabi. Sebab tu mereka tak buat. Asal Nabi tak buat, jangan buat. Namun ada orang-orang para tabi'in mengatakan galakan daripada Nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah SWT ialah ketika dia sujud, maka perbanyakkanlah doa dalamnya. Ada itu hadis, ada terang. Tanya siapa pun tak boleh nafi. Seorang yang sujud pada Allah, dia terlalu dekat dengan Tuhannya, maka perbanyakkanlah doa ketika itu. Tapi tolonglah, janganlah imam tu dah bangun, dah ada at-tahiyyat terlumbar, dia duduk subhanallah, subhanallah, dah astagfirullahalazim, sampai ke waktu nak bagi salam dah, itu dah muparakah. Muparakah terlalu lama, tak boleh. Terlalu lama mukhalafah atau bersalahan di antara gerakan imam dengan makmum. Kalau makmum tu tak mau ikut cara imam, dia muparakah, rugi 27 kali ganda pahala yang Tuhan bagi. Yang tu semua kena ambil perhatian. Jadi beristighfar semasa dalam semayang ataupun baca doa yang ayat Quran sendiri. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna. Yang penting waghfir lana warhamna anta maulana fasunna alal qaumil kafirin. Ya baca ustaz ya, ambil Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna, ambil kat situ pun boleh, tak payah Rabbana la tu'akhizna. Kalau boleh lagi baguslah. Okey. Maka seharusnya bagi seorang yang sempurna akal bertaubat pada tiap-tiap waktu supaya tidak tergulung pada orang-orang yang merajalela dalam derhaka. Buat derhaka je, buat jahat je. Yang ni tak boleh buat apalah. Kalau hari-hari buat jahat, merajalela, semayang tidak, berat. Bila kita mula semayang, Allah mengampun kita belum kita bertaubat, dia dah ampun. Cara mana? Dosa muka bila kita basuh dengan wudu, dosa ringan jatuh. Dosa tangan, pegang sana pegang sini, dia akan bersihkan melalui wudu. Dosa kepala, kita sapu kepala kita, sebab itu pada mazhab lain dia kena sapu habis. Sebab dosa tu mungkin duk serata kepala. Tapi kita Syafi'i sikit je dosa kita tang kepala je, sikit je. Amal lah sebelah kepala lah, tolak tu sebelah kepala bagi banyak sikit. Azan. Sila. Azan. Alhamdulillah sudah azan. Kita teruskan apa yang dicadangkan ya. Maka seharusnya bagi orang yang sempurna akal bertaubat pada tiap waktu supaya tidak tergolong di kalangan orang-orang yang bermaharajalela derhaka. Kalau dah 24 jam masih buat jahat je, tak boleh buat apalah. Sebab itu kita kesian kalau orang tu mengaku Islam. Contoh-contoh seperti Siti Kasim, waktu siapa kawan dia seorang lagi bertudung muka main, tapi cabar ulama, cabar Tuhan, hukum-hukum Islam semua tak betul, uduk-uduk ni lagi tak boleh pakai. Habis yang hampir pakai tudung tu buat apa? Orang macam dia tu elok pakai seluar dalam, pakai coli, jalan raya aja. Dia tak ada dosa, tak ada apa pada dia dah. Masuk dalam golongan orang yang murtad, melawan Tuhan. Tuhan pun kena buat.
Tapi tak boleh buat apa. Yang Tuhan Harun dah kenal dah. Yang Tuhan apa nama ni Siti Kasim tak kenal lagi. Tanya dia, mengapa engkau nama Siti Kasim? Tu je, nama Siti itu nama Islam originalnya. Kasim pun Islam juga, kita ikut ni lah. Walaupun mungkin apa nama tu Bani Hashim, Bani Muttalib, dan anak Nabi pun ada nama Al-Qasim. Artinya buat atas nama baiklah Qasim tu. Tentulah Islam, bukan jahat macam dia. Sebab orang yang selalu bertaubat tidak dianggap bergelomang dalam berbuat dosa, meskipun ia mengulangi dosa itu sehari sampai 70 kali. Ini pendapat ya, ini pendapat Abu Lis nak pujuk supaya kita banyak bertaubat. Dia keluarkan pendapat ini. Pendapat dia kata, sebab orang yang selalu bertaubat tidak dianggap bergelomang dalam berbuat dosa, meskipun ia mengulangi dosa itu sehari 70 kali. Sebagaimana riwayat Abu Bakar As-Siddiq dari Rasulullah SAW, tapi matan hadisnya tak ada. Tidak dianggap Maharaja Laila terus menerus berbuat dosa orang yang selalu membaca istighfar minta ampun, meskipun ia mengulanginya dalam sehari 70 kali. Saya tak jumpa hadis ini. Juga sabda Nabi, demi Allah sungguhnya bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali. Saya, Nabi kata, demi Allah saya sendiri bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Ini banyak hadis. Rasulullah yang tak berdosa, maksum, dia bertaubat 100 kali setiap hari. Kita baca cepat-cepat sikit. Berapa tahun dah kita baru 126. Lama mana nak habis. Sebab terpaksa kena cerita benda-benda luar juga tu, nak menokok tambah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, saya bila mendengar langsung dari Nabi, maka saya pergunakan, dan bila diberitahu oleh orang yang lain, maka saya sumpah. Jika ia berani sumpah, saya percaya. Dan Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda. Wah, ni kekuatan Umar, dia tegas sangat. Hingga sampai Abu Bakar celah memberi satu riwayat. Rasulullah bersabda, ma min abdin yuzanibu zamban fayatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli raka'ataini wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu summa tala wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahimah. Wa fi riwayatin tala hazil ayah, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Maksudnya, tiada seorang hamba yang berdosa, dia buat dosa kemudian ia berwuduk, dia tobat baliklah dengan sempurna, kemudian sembahyang 2 rakaat dan membaca istighfar minta ampun kepada Allah, melainkan diampunkan oleh Allah baginya. Kemudian ia membaca ayat tadilah, yakni siapa yang berbuat kejahatan atau aniaya pada dirinya sendiri kemudian membaca istighfar minta ampun, pasti akan dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Banyaklah kita tengok contoh-contoh yang Allah ampunkan, hatta ada orang nakal mudanya akhirnya dia jadi wali, seperti Rabi'atul Adawiyah, tukang tuang arak dan menyanyi menari di istana. Akhirnya dia bertaubat, dia bernasyid dengan nasyid ayah dia bertaubat hingga sampai dia diseksa pasal dia tak mau lagi tuang arak,
apabila tetamu diraja datang, dia tak mau lagi. Maka gubernur, bukan khalifah masa tu, gubernur telah menyeksa dia, suruh seksa dia, kurung dia dalam satu bilik kecil, lepas kala jengking semua, katak, ular apa semua. Dalam gambar dia gambarkan, saya ada beli ni video lama, tapi simpan di mana tak tahu dah. Rabi'atul Adawiyah, dibuat oleh orang Lebanon. Cerita dia menarik sangat, tapi cerita tu memang ada sahih lah. Iaitu bila dia tengah duk berzikir begitu, ini dia bagi satu pelita kecil yang sangkut, satu pelita kecil. Dengan pelita kecil tu dia berzikir sambil menangis. Kain dah koyak rabak dah sebab tak dapat tukar. Selalu dapat kain bagus-bagus duk menyanyi, menari dengan wangi-wangi. Ini dah lama kot, setahun 2 tahun dah kain pun tak bertukar. Pengawal ambil, kalau jengking, lipan, ular, bubuh masuk dalam guni. Tengah malam dia tengah beribadat, buka guni lepas. Bukannya ular, kalau jengking, lipan tu pergi cari Rabi'atul Adawiyah, dia hambat balik orang yang lepas tadi ni, dia balas dendam balik, lari lentang pokan, jatuh patah kaki. Dalam gambar tu lah. Sedangkan dia tak minta buat jahat pun, Allah balas. Pasal dia sedang ni, maka dia bersyair dengan syair itulah, ilahi lastu lil firdausi ahla walam aqwa ala nari jahimi fabli taubatan waghfir li dzunubi innaka ghafuruz zambil azimi. Tu dia nyanyi lagu tu. Lagu katanya bapak dia pun menyanyi lagu tu, sebab bapak dia masa mendayung sampan, dia duduk di antara sungai ni, antara sungai ini dengan sungai ini, sungai Furat ke Euphrates, Tigris di apa namanya, Iraq lah. Zaman dulu dia tak panggil Iraq, panggil lain. Jadi masa duduk antara dua tu, Euphrates, Tigris tu, dia menasyid lah. Jadi orang seronok bapak dia sambil berzikir sambil berdayung sampan yang bawa orang ni. Bila bapak dia mati, dia yang jaga balik. Bila dia jaga, dia menasyid dengan suara lagi merdu, orang ramai orang. Akhirnya satu hari pengawal naik dengar suara sedap, dia tangkapnya Rabi'atul Adawiyah, serahkan kepada gubernur. Gubernur tengok suara sedap, badan lawa, suruh menghiburkan di istana lah, hibur tiap-tiap malam lah, tuang arak dekat orang, menyanyi di depan tetamu gubernur. Dia nak mula nak sengit, nak jadi kafir dah. Sebab itulah mengapa Saidina Ali beria-ria tak mau serahkan pangkat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab dia tahu kalau lepaskan orang ni semua, dia akan jadi kat istana tu banyak maksiat. Itu cerita dia, panjang cerita. Jadi kalau kita tengok cara dia, macam mana Allah nak ampunkan, terus dilantik Rabi'atul Adawiyah ni jadi wali. Panjang cerita dia. Kalau kita duk cerita Rabi'atul Adawiyah ni, baca 100 berapa tadi ni, baru 125 sampai 124 tak habis ni. Kita pergi habis ni sekejap lagi. Ayat ni lagi panjang ya. Dia kata wallazina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang melakukan fahisyah, kerja-kerja jahat, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan perkara maksiat, zakarullah, mereka ini sebenarnya tak lupa berzikir kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, mereka memohon ampun dengan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang boleh mengampun dosa mereka? Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun, dan tidak terkesan atas apa yang mereka buat. Wa hum ya'malun, mereka itu ya'malun amalan, mereka itu melakukannya. Ulaika jazaohum min rabbihim, mereka ini balasannya ialah keampunan daripada Allah. Wa jannatun tajri min tahtiha an-nahar, dan balasannya ialah syurga yang lalu air di bawahnya, khalidina fiha, dan kekal abadi dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan ini menjadi balasan kepada orang yang beramal dengan amalan yang baik dan sentiasa bertaubat. Cantik sekali.
Kemudian Ali Imran 135 136. Kita baca cepat-cepat nak beda ni. Hasan Basri berkata, Nabi SAW bersabda 127 ya, ketika Allah menurunkan iblis, dia berkata, bi'izzatika inni la upariku bena adam hatta tupariku ruhahu jasadah. Faqala Rabb ta'ala wa izzati wa azamati la ahjubu taubata an abdi hatta yugharrir biha. Yugharrir yang saya kata tadilah, gharrir ni hingga sampai roh sampai kalkum. Maksudnya, demi kemuliaanku saya tidak akan melepaskan anak Adam sehingga terpisah dengan rohnya. Siapa kata tu? Ketika Allah menurunkan iblis, Allah kata, demi kemuliaan, nanti siapa cakap ni? Ketika Allah menurunkan iblis, ia berkata, iblis lah kata ni, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, saya tidak akan melepaskan anak Adam sehingga terpisah dengan rohnya. Artinya aku akan menghasut anak Adam hingga rohnya tercabut. Maka dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan kebesaran aku, saya tidak akan menutup jalan taubat dari hambaku sehingga rohnya berada di tenggorokan sampai mati. Allah jawab balik kepada Adam. Jadi jangan apa namanya, lupalah setiap kali kita ini, sebab ini baru minta ampun, belum lagi taubat lagi sikit di depan ni. Al-Qasim meriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap malaikat yang di kiri, dia lebih banyak kuasa. Maka bila seorang itu bertaubat kebaikan, langsung dicatat olehnya 10 hasanat. Dan apabila buat kejahatan, lalu ditulis oleh malaikat kiri satu saja, dipertingkatkan oleh yang kanan. Artinya yang di belah kiri tulis satu, yang di belah kanan dah tulis 10. Tahan dahulu kira-kira 6-7 jam, maka bila ia membaca istighfar minta ampun, tidak dicatat apa-apa. Dan jika tidak istighfar, lalu dicatat satu kejahatan syai'at. Ini pendapat, tak tahulah. Katanya Al-Qasim menjawab kepada Abu Umamah. Abu Umamah tu ambil di mana, tak tahulah. Dia kata dia dengar Nabi bersabda begitu. Saya pun tak jumpa ni. Tapi oleh sebab dia dicatat dan buku ini pun menganggapkan sebagai satu nasihat, kita boleh pakai. Kita pakai walaupun tak jumpa matan hadis ini, boleh pakai. Abu Lais berkata, ini sesuai dengan hadis at-taibu min zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan tidak berdosa. Orang yang bertaubat dari dosa seolah dia tak berdosa. At-taibu min zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa sebagai dia tak berdosa. Tapi dia dah buat, dia dah sedap, dia seronok dengan jahat dia tadi, tapi dia mohon ampun. Kalau kita ada beriman, memang tak ingat nak buat jahat-jahat ni. Kalau terbuat jahat, kita cepat taubat, sebab itu mudah terima. Tapi orang tak semayang, dia buat jahat, tiba-tiba nak taubat, payah nak terima. Sebab apa tadi? Sebab sangkat untuk menurunkan pahala tu tak ada. Kemudian bahan untuk dia nak bersembah kepada Allah yang dia bertaubat tu pun tak ada. Angin saja. Kita baca sikit lagi sampai ujung lah ya. Di lain riwayat, sungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa tidak segera dicatat. Satu riwayat mengatakan bila dia buat dosa tak tulis terus, hingga berbuat dosa lagi, buat ulang kali yang kedua. Kemudian jika berbuat dosa lagi juga tidak ditulis sehingga berbuat dosa yang ketiga. Maka jika berkumpul 5 dosa, lalu ia berbuat 1 hasanat, ditulis untuknya 5 hasanat. Masya Allah. Buat jahat tu terang, lepas tu buat hasanat 1 hasanat. Hak 5 dosa tadi tak tulis 5 hasanat. Sedang yang 5 dijadikan ganti 5 dosa. Maka di situ iblis menjerit, bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam, sedangkan saya telah berusaha untuk menjerumuskan dia 5 kali, tiba-tiba dibatalkan dengan 1 hasanat saja, maka hilang semua usaha aku pada muka engkau. Pada muka itu ni iblis lah, dia mengadu balik, tak adil dia kata.
Dia dikira Allah tak ada ya. Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, di sebelah barat ada pintu gerbang besar yang dibuat oleh Allah untuk pintu taubat. Lebarnya sekira perjalanan 70 ataupun 40 tahun. Tetap terbuka dan tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari barat. Oh, ada pintu untuk memohon ampun. Sa'id bin Musayyab mengerti kerana ini. Fa innahu kana lil awabina wafura. Sungguhnya Allah bagi orang yang selalu kembali kepadanya, dia maha mengampun. Awabin ni, awab ni ialah kembali kepada Allah, kembali ke tempat. Maka orang yang selalu rujuk kepada Allah, sungguhnya Allah bagi orang yang selalu kembali kepadanya, Allah sentiasa menolong, membantu. Iaitu orang yang berdosa kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi dan taubat lagi. Cuma hanya kita kena ingat satu ayat Quran. Ayat Quran ni lagi hebat. Ini pendapat aja, Quran tak boleh nak ketikai. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Sungguhnya orang beriman kemudian jadi kafir, kemudian beriman kemudian jadi kafir. Summa yazdadu kufra, kemudian tambah lagi jadi lebih kafir lagi. Oh, itu ada balasan dia. Ada balasan yang ujung ayat tu, tapi saya tak ingat, tak maulah ada agak-agak ayat Quran tu. Tapi kalau tak salah saya, dia kata orang ini bakal memasuki neraka. Sebab taubat, lepas tu buat jahat, taubat buat jahat, taubat buat jahat. Sebab sebelum ini kita dah baca dah, Abu Lahab As-Samarqandi kata macam lain. Yang ni dia keluarkan benda ini kerana nak pujuk kita supaya banyak bertaubat dan kurangkan daripada ni. Dan kita banyak bertaubat, buat apa nak ulang buat maksiat lagi? Okey, kita baca baik-baik ini. Seorang ahli hikmah ni hukama, orang alim lah. Seorang hukama berkata, sifat orang arif yang mengenal Allah itu 6. Jika ingat kepada Allah berbangga, dan jika ingat pada dirinya merasa rendah. Sebut Allah bangga, sebut dirinya berasa ya Allah teruk. Jika melihat ayat-ayat Allah mengambil iktibar, dan jika ingin bermaksiat, dan jika ingat dosa-dosa maka minta ampun segera. Sebab itu saya dalam ceramah haji baru ni dan ceramah umrah, saya tanyalah pendapat 4-500 orang dengan ceramah. Tuan masa berada di Mekah 8 hari, syarikat mengendalikan 4 kali umrah, iaitu sekali umrah di Mekah asal, 3 kali Jaranah, Tanim dan Hudaibiyah. Lagi 4 hari, tuan-tuan puan-puan nak buat apa? Cakap tu terang. Kalau tak cakap ni, saya lambat, saya nak dengar juga berita. Saya paksa dia makan jawab. Maka ramai kata saya baca Quran, saya baca Quran, saya baca Quran, masuk masjid, sembahyang sunat, saya baca Quran. Yang banyak baca Quran. Saya kata bagus, sebab dalam Quran tu tak payah beli. Banyak Quran wakaf, bertimbun-timbun. Baca, jangan tak baca. Balikkan Quran yang turun di Mekah, kita balikkan. Keluarkan balik Quran yang baca di Mekah tu, ayat-ayatnya baca balik. Oh, seronok lah masing-masing. Tapi saya kata malangnya, kita buat tak penuh lagi setakat baca Quran. Kerana dalam Al-Quran tanya kita balik. Bila kita baca Quran, Quran tanya kita, apala tatadabbaruna bil Quran, mengapa mereka tidak tadabbur, faham apa yang Quran cakap? Kita di sini dah 15 kali dah khatam Quran. Setiap bulan Ramadan memang kita khatam Quran. Ada tadarus kat masjid. Mudah-mudah dulu 2-3 kali khatam dah. Mengapa tak pergi ke Mekah, baca Quran dan terjemahan sekali, tadabbur bila Al-Quran, baru kita faham. Langsung lah saya kata bawa Quran terjemahan. Akhirnya nak dapat di mana? Senang je nak dapat. Saya cakap ni pasal saya nak supply benda itu. Bila supply, tuan-tuan kena beli kat saya. Dapatlah untung 2-3 ringgit, jadilah. Yalah, manusia kan. Dia carilah apa yang nak balik. Sebab tak apa, jangan beli kat saya, beli di mana pun. Dia mari tanya saya nak beli macam mana Quran tu, yang elok macam mana. Jadi saya terpaksa kena terjemah. Senang je, bagi saya beli, kau beli kat saya sudah. Bukan saya nak untung. Di situ dia tulis harga RM26, tu dah RM26. Dia dah cetak siap dah. Tapi saya beli tu murah lah sikit, besar banyak.
Untunglah 2-3 ringgit upah bawa kereta je. Saya bukan nak jual Quran, wala tashtari bi ayati samanan qalila. Jangan jual ayat aku dengan harga murah. Nak jadi kaya meniaga Quran. Nah, lepas tu dia bagus. Yang syarikat cetak ni dia bos siap harga dia, siapa tak boleh kata apa. Itu harga dia. Alhamdulillah. Sebab kita ingin dengan keikhlasan, kita nak minta orang buat yang kita cadangkan. Orang ramai sekejap je Quran letak 25 buah, sekejap je liau. Terpaksa lah kena. Esok lusa pun nak cari lagi, ada ke tak ada lagi tak tahu. Tapi seronok pasal Quran itu Al-Haramain ni, Al-Haramain. Saya dalam kereta saya ada. Dia pertama sekali dia terjemah. Bahasa dia cantik. Bahasa Malaysia betul lah. Sebab kalau kita beli Quran terjemahan Indonesia murah, RM15 pun ada, tebal. Tapi bila kita baca pening kepala, maka Nabi Musa pun membutuhkan sesuatu. Aduh, macam mana Nabi Musa membutuhkan sesuatu pula ni? Memerlukan. Jadi kita tak sedap dengar perkataan yang amat tak elok gibuh kat situ. Jadi saya tolak. Bukanlah tak bagus, rujukan dia banyak, kia-kia semua, tetapi bahasanya tu kadang kurang sesuai. Ambil ni, dia siap dengan hadis, asbabun nuzul, terjemahan, dan dia bubuh pula intisari daripada ayat tu. Oh, cantik. Tapi tulisan dia kecil-kecil. Pasal Quran kecil, dia kena teropong banyak-banyak. Itulah dia. Jadi kita berhenti setakat ini saja. Kau ada apa-apa soalan? Dia gini, benda ni kalau kita tengok dalam apa nama ni hadis, dia kata inna Allah yaghfiru dzunuba illa syirk billah. Sungguhnya Allah mengampun segala dosa kecuali syirik. Syirik kepada Allah ni, kalau kita buat kerja-kerja yang bergantung kepada lain daripada Allah, memang jadi syirik lah. Salah satu ibadahnya sihir, memang syirik. Namun kita diberi kebenaran untuk belajar sihir, tapi jangan mengamalkannya. Jadi hal ini adalah jadi berat. Sebenarnya benda ini bukan berlaku di kalangan orang Melayu ya, dengan orang Arab, orang semua yang duk pukau-pukau orang, semua pakai sihir, pakai jin. Jadi diisytiharkan sebagai ataupun dianggapkan sebagai syirik lah. Bila syirik tak boleh buat apa, tidak diampunkan dosa. Wallahu a'lam. Kalau itu kena soalannya lah. Syirik khafi. Syirik khafi. Dia syirik ni ada syirik besar yang macam sihir dan sebagainya. Ada lagi satu syirik khafi. Syirik khafi ini seorang yang kadang-kadang dia takabur, kecil je takabur, dia sombong, jadi syirik kecil. Jadi syirik kecil ni sebenarnya beginilah senang. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, di sana kita akan terlibat dengan syirik kecil. Kita tak syirik tapi kita faham syirik kecil. Bagi orang awam macam biasa, ni dalam segi ilmu akidah ya, orang awam macam biasa yang dia tak perasan bahawa ada syirik kecil di dalam tingkah laku dia ni, namun dia tak terlintas kata ni nak menunjuk-nunjuk kat orang, maka dimaafkan. Sebab itu Allah menerima dosa. Syirik kecil masih lagi Allah terima dosa. Sebab orang-orang yang nak menunjuk-nunjuk kat orang ni banyak. Ketika ketika berlaku peperangan
Mengapa ni? Maka muncul anak Abu Jahal yang baru masuk Islam. Siapa nama dia? Nama anak Abu Jahal masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal. Dia dengan lagak macam tu depan Rasulullah, dia kata biar saya masuk. Dia berlagak macam tu, dia berjalan mana. Maka Abu Bakar tahulah asal orang baru masuk Islam tiba macam tu. Jadi Abu Bakar yang Islam sama dengan Rasulullah, terima wahyi 8 hari terima wahyi, Abu Bakar dah masuk Islam dah. Jadi dia cuik Rasulullah, dia kata bukankah dia ni macam nak nunjuk-nunjuk? Maka Rasulullah jawab kat dia, dia kata dalam peperangan elok dia berlagak macam itu supaya ditakuti oleh musuh. Tapi kalau dalam biasa sama ni tak boleh, itu dah jadi membangga diri, menunjuk riak dan takabur. Jadi itu sebab itu ada pertimbangan dalam tasawuf. Dia ada pertimbangan bagi orang awam ini. Kalau dia berlaku syirik khafi, tidak ambil dikira sangat, dengan syarat dia sentiasa bertobat lah. Tapi kalau orang dah masuk dalam golongan tasawuf, ini berat sikit, sebab Allah hanya akan memberikan hukuman menilai keadaan seseorang itu dengan Allah, hubungan dengan Allah. Kalau orang itu kurang hubungan, Allah tak peduli dia sangat. Dan kalau dia buat dosa yang kecil-kecil pun, kalau dia minta ampun, Allah kata ampunkanlah. Seperti yang kita baca banyak tafsiran dalam 2 muka surat kita baca tadi. Tapi bagi orang yang sudah dekat sangat dengan Allah, jika dia cuba nak buat jahat juga, yang ni jadi dosa jadi besar walaupun kecil, dosa dia akan jadi besar. Sebab itu mengapa disebut dalam hadis tentang peranan ulama su, ulama jahat. Sedangkan jahat apa dia ulama, dia biasalah, tapi bila dia buat salah orang panggil ulama su, ulama jahat. Macam mana boleh ulama jadi jahat? Tak masuk akal. Ulama orang alim macam mana jahat? Yang ni sebab ulama tu dia kena behavior bersemangat dengan semangat ketuhanan dan banyak pada tasawuf. Bila dia dah muncul mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang ni, dipanggil sebagai ulama su, apatah lagi yang menentang segala kebaikan-kebaikan yang ada. Sebab itu saya amat sedih apabila golongan ulama ini tinggalkan perjuangan Islam, lari pergi tubuh parti baru, kemudian parti baru pula sokong kafir laknat ni cukup-cukupnya, dia turut serta macam tu, maka pada saya out already, terus jadi ini. Sebab itu minta maaf lah, ada di kalangan mereka yang dah jadi termasuk jawatan kuasa ulama dunia, dengar yang tu terus buang terus, tak simpan lagi dah. Mengapa? Pasal dia tahu dah membela sangat kekafiran, menolak Al-Quran. Kalau you tak suka apapun, tarik diri senyap je, jangan ini dan sokong bagi pula pendapat. Pada saya lah, bukan saya nak ceramah politik, tapi amat merosakkan agama, amat merosakkan malu negara lah. Itu yang Persatuan Ulama sedunia ni, orang ni dua-dua orang out, dengan ni lagi out terus kan. Jadi tak guna lagi belajar Azhar Universiti, dapat pangkat anak murid pendengar pun banyak lah, ni tak ada apa. Orang pula duk kotok, duk maki pula. Pasal itulah, sebab Allah terus balas. Ini dah jadi bukan syirik khafi lagi dah cukup besar. Kalau bangun menentang hukum Allah, tak mau sokong hudud, memang kenanya kan. Yang dia orang ni asalnya politik je, tapi dah sampai akidah habis rosak. Itulah bayangan dia. Jadi jangan bimbang kalau ada syirik khafi yang ni, bagi orang awam masih diampunkan oleh Allah SWT. Cumanya sebagai satu jalan dakwah oleh Nabi, dia kata Nabi kata ukhawifu ma akhafa, ada panjang dia kata aku sangat bimbang dengan apa yang paling aku takut. Dia kata asyirkul khafi, syirik kecil. Jadi dalam hadis-hadis ni pun, bila Nabi kata, kita kena tengok standard mana duduk. Standard mana duduk. Sebab kalau kita nak hukum syirik khafi itu semua jadi dosa besar, kita bayangkan dekat parlimen, kita buka tengok WhatsApp kita, berapa banyak orang mendabik dada maki orang lagi teruk kan. Wallahu a'lam bishawab. Betul lah, jangan bimbang sangatlah, Allah akan ampun dosa kita.
Lagi? Qad setakat itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat wal mu'minin min fawzal mustaghfirin wa najat taibin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa barik lana fi. Allahumma adil rahmata wal maghfirata wassalamata wal afiyata wal barakata alaina jami'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wal tusir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra. Allahumma adil rahmatan wa salamatan wa barakatan alaina jami'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim.